Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab fiqh, kitab Kifayatul Akhyar fi hilli, dalam membahaskan fiqh mazhab Imam Syafi'i dalam matan Ghayatul Ikhtisar. Dan perbincangan kita masih lagi dalam bab syarat salat, iaitu yang ke-6. Selepas sebenarnya kita dah bincang berkaitan dengan syarat yang ke-5, iaitu menghadap ke arah kiblat. Dan pada malam ni, pada pagi ni kita sambung syarat yang ke-6, syarat sah salat yang ke-6, iaitu tidak berbicara. Ada juga syarat yang ke-6, yakni tidak berbicara. Orang yang berbicara dengan satu huruf yang dipahami seperti qaf dan shin. Bila disebut normatif Allah, bila bercakap dalam solat ini, disebut sini syarat sah salat, tidak berbicara. Nah, kalau sebahagian kitab-kitab dia tidak meletakkan tidak berbicara ini dalam syarat sah salat, dia masuk dalam perkara-perkara yang membatalkan salat, ya katakan bercakap dalam salat. Tapi sebahagiannya meletakkan dia sebagai syarat lah, tidak bercakap. Bila sebut tak bercakap ini nama Allah, tak kira guna bahasa apa sekalipun, even kalau dia bercakap dalam bahasa Arab sekalipun, maknanya boleh batal. Istilah bercakap dalam salat ini yang dimaksudkan ialah bercakap dengan manusia, bercakap dengan makhluk, bukan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya salat daripada awal sampai akhir adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada awal sampai akhir ialah kita berkomunikasi dengan Allah. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahawa apabila seorang hamba itu membaca surah Al-Fatihah, di sana ada jawapan dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti mana disebut dalam satu hadis, apabila hamba kita semayang, kita baca alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah taala hamadani abdi, hamba aku telah memuji aku. Itulah sampailah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah doa yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wali abdi ma sa'al, untuk hamba-Ku apa yang diminta. Jadi di situ ada perbualan seperti mana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti mana saya kata tadi, perbualan, perkataan, ucapan itu yang dimaksudkan ialah dengan makhluk. Kalau kita lihat dalam perbahasan ini, dikata ada juga syarat ke-6, yakni tidak berbicara. Orang yang berbicara dengan satu huruf yang dipahami. Bahasa Arab ni dia untuk kata kerja ni, untuk perkataan paling ringkas satu huruf boleh dipahami. Contohnya kita kata qi, qaf dibaris dengan baris bawah, satu huruf je, qi, dibaris dengan bawah, maksudnya jaga, jaga. Ataupun fi, fa, huruf fa dibariskan dengan baris bawah sahaja, satu huruf sahaja, dia dah bermakna tunaikan. Jadi dengan satu huruf sahaja boleh membawa makna. Kata muallif rahimahullah taala, orang yang berbicara dengan satu huruf yang dipahami seperti huruf qi ataupun shi ataupun shin tanpa uzur, tanpa keuzuran, maka salatnya batal. Maknanya disebut itu tanpa uzur. Kalau dengan uzur tu lain. Uzur tu maknanya kalau kita kata tersebut, ataupun yang kita kata orang melatah, kalau tercuit dia tersebut menurut Allah, satu huruf itu maknanya tidak terbatal. Di sini dikata tanpa uzur. Kalau dengan keuzuran, maka di sana ada kelonggaran. Demikian pula dengan dua huruf, baik ucapannya dapat dipahami seperti kum. Kum
satu perkataan yang membawa maksud bangunlah. Qum dalam bahasa Arab bangun. Dipahami. Dipahami berbanding dengan perkataan min ataupun an yang bermaksud daripada. Jadi daripada itu bahasa Arab tidak dipahami. Maksud tidak dipahami, orang bertanya, orang maksud dipahami dan tak dipahami ni macam mana Ustaz? Dipahami ni kita ada tindakan. Maknanya bila kata kum bangun, orang faham dah, maksud bangun lah. Tapi kalau kata min daripada apa? Itu maksud tak dipahami. Dia ada makna tapi tak dipahami apa maksud ni. Apa tujuan dia kata min berbanding dengan dia kata kum bangun. Bangun. Semua orang tahu dah suruh bangun. Dah. Tapi kalau tiba-tiba dia kata daripada, boleh faham tak daripada apa maksud daripada tu? Jadi tidak dipahami. Jadi batal kita kata kat sini. Demikian pula dengan dua huruf, baik ucapannya dapat dipahami seperti kum atau tidak seperti min dan an, batalnya salatnya dengan ucapan tiga huruf ke atas lebih pantas. Maknanya kat sini adalah hukumnya batal. Bercakap satu huruf kalau dipahami dibuat dengan sengaja batal sembahyang. Satu huruf kalau tak disengaja, tak dipahami ataupun kita kata dibuat disebut satu huruf dipahami tak disengaja, tak batal sembahyang. Tapi kalau sebut dua huruf sama ada dipahami ataupun tidak dipahami, dalam mazhab Syafi'i kalau ke atas tu lagilah hukumnya adalah batal sembahyang. Tidak ada perbezaan apakah ucapan tersebut untuk kemaslahatan salat, seperti perkataan kepada imam, qum berdirilah, ataupun bukan untuk kemaslahatan salat. Salatnya tetap batal. Sebenarnya nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam kemaslahatan ini, kalau kita tengok dalam kitab yang lebih besar, katakan dalam fiqh Syafi'i, imam dalam ada menjelaskan berkaitan dengan bercakap khusus, dia ada di kelonggaran untuk maslahah salat. Ada tengok dalam setengah-setengah kitab yang besar, contohnya dalam kitab Majmu' Imam Nawawi, dia ada kelonggaran. Saya contohnya hadis Nabi SAW, hadis Zulyadain, bagaimana Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum bercakap, berbual, istilah kata, bukanlah berkosong, tidak, tetapi Nabi satu hari dia semayang zuhur ataupun asar, dia semayang 2 rakaat. Dan lepas 2 rakaat Nabi beri salam. Berlakulah perbualan yang diutarakan oleh Zulyadain kepada Rasulullah SAW. Dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku suratis salah au nasita?" Ya Rasulullah, adakah kamu telah kasarkan salat ataupun kamu lupa? Kata jawab Nabi SAW, aku tak lupa, salat tak kasar dan aku tak lupa. Zulyadain kata, bal nasita ya Rasulullah, bahkan kamu lupa ya Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain pun bila Nabi duk alihkan mata kepada pandangan kepada sahabat-sahabat yang lain au ma'u usahum, maknanya mereka menganggukkan kepala, mengiyakan apa yang disebut oleh Zulyadain. Jadi di sini berlaku perbualan. Bila berlaku perbualan, Nabi terus sambung balik salat, tambah lagi 2 rakaat. Dua rakaat. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, perbincangan yang berlaku di seulama, kita kata bagaimana Nabi SAW meneruskan salat tambahan 2 rakaat sedang dah berlaku percakapan di antara Nabi dan juga para sahabat. Kalau ikutkan hukum asal, bercakap dalam salat itu batal. Tetapi di sana untuk kemaslahatan dibenarkan. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i, dia ada dalam perbincangan kitab yang dalam perbincangan yang lebih luas, dibenarkan bercakap untuk tujuan kemaslahatan. Untuk kemaslahah. Maslahah ni merujuk kepada macam-macam. Boleh jadi kata kadang-kadang
seperti mana yang kalau kata disebut dalam hadis tadi. Tak. Maslahah untuk beritahu imam yang bahawa imam telah kurang bilangan rakaat. Selain daripada sebut subhanallah, itu berlaku dalam salat. Tapi kalau selepas salat, selepas salat nama Allah sampai habis salat, kita senyap je, tak ada cakap apa. Ataupun kita bagi tahu imam tu, kadang imam kita dah bagi tahu, imam tu pun terus sembahyang. Sampai bagi salam. Jadi kalau keadaannya begitu, makmum ni nama Allah dia ada beberapa pilihan. Dan saya contohlah, saya bagi misal. Imam tadi nama Allah, dia sembahyang tak cukup rakaat. Tak cukup rakaat. Sembahyang 3 rakaat, dia ingat 4 dah. Imam tu duduk tu tasyahud akhir. Bila duduk tasyahud akhir, makmum nama Allah dah sebut subhanallah, subhanallah, tetapi imam masih meneruskan tasyahud akhir. Dan di sini tuan-tuan, makmum tadi dia ada beberapa pilihan. Yang pertama, untuk dia mufaraqah, berpisah daripada imam. Yang kedua, nama Allah, dia follow imam, dia ikut imam. Dan selepas imam berakhir bagi salam, makmum pun tadi bagi salam. Dan selepas bagi salam, makmum bagi salam, makmum kena maklumkan dekat imam. Kena maklumkan dekat imam supaya bagi tahu dia imam kurang 1 rakaat. Dalam salat tadi kita sebut subhanallah je. Luar daripada bila dah bagi salam tu baru kita boleh cakap. Beritahu kepada imam kurang 1 salat, kurang 1 rakaat. Dan imam jika yakin dengan jawapan kita ataupun soalan kita, maka imam kena safkan balik saf, lalu tambah lagi satu rakaat, dan selepas tasyahud akhir sujud sahwi. Itu keadaannya. Kadang-kadang perkara ini berlaku dalam hal ada orang tak tahu, dia just ulang balik solat tersebut. Sebenarnya tak perlu ulang, dia just tambah sahaja 1 rakaat tanpa niat yang baru, tak ada niat apa-apa, sambung je. Sambung salat tersebut, wallahu a'lam. Baik. Dalam mazhab Syafi'i juga dia kata sebahagiannya mengira perkataan. Ada yang kata 14 perkataan, boleh sebut 14 je ataupun 15 perkataan. Ada yang menghadkan jumlah bilangan perkataan yang diucapkan untuk tujuan maslahah tu. Wallahu a'lam. Tetapi sebahagian yang lain ataupun mazhab lain tidak terhad kepada bilangan yang khusus. Selong ianya adalah maslahah untuk kemaslahatan salat, maka dibenarkan. Dibenarkan. Wallahu a'lam. Jadi itu kat sini dia kata seandainya ia ucap satu, katakan kalau disebut kat sini seperti perkataan kepada imam, berdirilah, atau bukan untuk kemaslahatan salat. Dia kata sini tidak ada perbezaan antara ucapan tersebut untuk kemaslahatan salat ataupun bukan untuk kemaslahatan salat. Ini kita kata ada perbincangan dalam mazhab Syafi'i sendiri. Seandainya ia berucap dengan satu huruf setelah mad, bacaan panjang, maka yang lebih sahihnya salatnya batal, kerana bacaan mad adalah satu huruf. Bacaan mad itu juga dianggap sebagai satu huruf. Disebut satu huruf tetapi dibaca panjang. Situ sebenarnya dimadkan huruf qaf tadi tu, dia dah ada dia panjangnya mad itu adanya huruf illah. Huruf illah, huruf mad lah. Huruf mad ada punya huruf ya. Ada huruf ya. Jadi dah dua huruf. Kaedah dalam mazhab Syafi'i, tadi saya kata satu huruf kalau dipahami batal tanpa uzur. Tapi kalau satu huruf tidak dipahami ataupun satu huruf dipahami jika ada uzur, maka dimaafkan. Jika dua huruf ke atas sama ada dipahami ataupun tidak dipahami, maka boleh batal salat.
Boleh batal salat. Itu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala. So, bagaimana pula Ustaz dalam bahasa Melayu selain daripada bahasa Arab? Selain daripada bahasa Arab. Sebab dalam bahasa Melayu ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perbincangan di sudut bahasa. Di sudut bahasa. Bila sebut bahasa, kita panggil dalam bahasa Melayu suku kata, ada suku kata, satu suku kata sahaja dah membawa makna. Ada yang memerlukan 2 suku kata, ada yang memerlukan 3 suku kata dalam satu-satu perkataan, kan? Contohnya kita katakan macam bersama. Kita ada berapa suku kata perkataan itu? Kita ada kita ada sa, kita ada ma, tak? Ini belajar bahasa Melayu pula, cikgu BM pun sikit. Bersama. Kita ada 3 suku kata. Tapi kalau orang kata dipahami tak Satu suku kata dia kata maknanya itu tidak dipahami. So bila tidak dipahami, maknanya dia merujuk kepada satu perkataan, huruf tadi. Satu huruf nyatakan. Maknanya tidak dipahamilah nyatakan. Tapi kalau bersama, maka di situ nama Allah Subhanahu wa taala juga merujuk kepada 3 perkataan. 3 huruf, merujuk kepada 3 huruf bersama nyatakan. Sebab nak kena merujuk. Dia bukanlah kata kita sebut bersama tu kita kena eja barasin alif mim alif ke tak? Jadi takut sebab dia merujuk kepada suku kata. Bahasa Arab, bahasa Melayu dia tak sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arab satu huruf dia ada makna. Bahasa Melayu satu huruf tak ada makna langsung, katakan. Maknanya kita kata lain, tidak sama. So dia merujuk kepada kita kata suku kata lah, suku kata. Mungkin di sana ada juga ulama Melayu ataupun Nusantara menyatakan bahawa juga mengikut huruf A, B, C, D, E, sampailah huruf Z menyatakan. Z. Mungkin itu juga merujuk kepada perkataan, merujuk kepada huruf, satu huruf. Wallahu a'lam. Di sini nama Allah Subhanahu wa taala seterusnya dia kata, seandainya ia berucap satu huruf setelah mat panjang, bacaan panjang, maka yang lebih sahih salatnya batal, kerana bacaan mat adalah satu huruf, katakan. Sebab itu kita kata bila kita setengah-setengahnya yang ialah tegas sikit dalam bacaan dalam solat ini, tidak boleh kita memanjangkan benda yang tak boleh panjang. Contohnya bacaan dalam solat ni kita kata kita kata Allahu akbar kabira. Kita misal katalah kita tambah panjang tu daripada 2 harakat jadi lebih daripada 2 harakat misal kata. Sebab dia kata para ulama tersebut mat itu dikira satu huruf. Sebab tu tidak boleh simply untuk memanjangkan bacaan dalam salat benda yang tak boleh panjang, katakan. Kalau kita panjang dengan sengaja kita buat, kalau dalam mazhab Syafi'i dikira batal sembahyang. Tapi kalau tak sengaja, bab lain. Mana tak sengaja itu tidaklah membatalkan salat. Even kalau kita kata, Ustaz, kalau doa kita baca doa iftitah, benda tak ada mat tapi kita matkan dia. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Contoh. Walhamdulillah. Ada. Do tu dipanjangkan. So nama Allah Subhanahu, ikut kaedah ni dia kata, seandainya ia berucap dengan satu huruf
setelahnya mat baca panjang, maka yang lebih sahih salatnya batal kerana bacaan mat dikira satu huruf. Dikira satu huruf. Wallahu a'lam. Tapi kita relatekan dengan pandangan yang pertama tadi, tuan-tuan mati Allah, ataupun iaitu satu huruf, kaedahnya ialah satu huruf yang dipahami. Itu balik pada kaedah asal lah. Satu huruf yang dipahami. Kalau huruf itu tambahannya boleh dipahami, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala boleh kita kata dianggap sebagai batal semayangnya. Tapi kalau tidak dipahami tambahan satu huruf tadi, maka tidaklah membatalkan salatnya. Ataupun dibuat dengan tanpa uzur, dibuat dengan keuzuran, maka tuan-tuan mati Allah dianggap sebagai salatnya tidak batal. Tapi kalau dia tambah satu huruf dengan sengaja, dan huruf yang ditambah itu, mat yang ditambah itu ada membawa makna, maka di situlah yang dikatakan boleh membatalkan salat dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Tentang berdaham. Orang kadang-kadang dalam salat dia tak dengan sembahyang imam, kadang-kadang dia berdaham. Berdaham ni ada perselisihan. Yang rajihnya dia kata jika jelas daripadanya berdaham tadi menghasilkan dua huruf, maka batal. Batal dia punya salatnya. Jika tidak jelas, maka tak batal. Jika tak jelas, maka tidak batal. Orang berdaham bunyi tak huruf. Kalau bunyi dua huruf, maka batal. Kalau dengar tu macam kadang-kadang zahir kat sini kita kena jelas atau tak jelas ni adalah berbeza bagi setiap orang. Kadang-kadang orang dengar macam bunyi dua huruf. Ada orang dengar macam tak ada bunyi, kan. Jadi di sini menurut Allah Subhanahu wa taala kita kata biarlah sepakat ataupun biar kita kata betul-betul dengar. Kalau kita masih lagi ragu-ragu menurut Allah, ianya balik kepada hukum asal, maknanya tidak membentuk berdaham tadi, tidak membentuk apa-apa perkataan. Nak buat macam mana kalau bunyi perkataan? Macam mana, Man? Ada orang berdaham macam mana, Man? Dia susah, dia katakan mungkin ada setengah orang bila berdaham mungkinlah, dia katakan. Sebab saya pun tak berani nak contohkan macam mana berdaham yang begitu berdaham biasa tak ada pun nak menghasilkan dua huruf. Wallahu a'lam. Jika sama jugalah dengan batuk dan sebagainya, dan bersin, shin, bunyi kalau ada bunyi shin ke, balik pada kaedah tadi lah. Balik huruf, kalau bunyi ada menghasilkan huruf, maka nama Allah Subhanahu wa taala huruf yang terhasil itu paling tidak minima dua. Kalau menghasilkan dua huruf, kenapa mesti dua huruf? Satu huruf tak batal ke? Satu huruf balik pada kaedah tadi. Satu huruf katakan terhasil, maka adakah satu huruf itu dipahami atau tidak? Kalau dipahami, batal. Tak dipahami ataupun perkataan itu dipahami tapi dilakukan dengan uzur, maka dimaafkan. Tapi kalau dua huruf dipahami ataupun tidak, maka itu boleh membatalkan salat. Wallahu a'lam. Ini jika tanpa uzur. Jika ia terpaksa, maka tidaklah mengapa. Di sana bila cakap bersin ni dah bersin dah pula. Okey. Makna ini jika tanpa uzur. Jika ia terpaksa, maka tidak mengapa. Jika bacaan wajib tidak boleh kecuali dengan berdaham, maka ia berdaham itu ia memiliki uzur. Dalam bacaan suara kita tak ada, tiba-tiba
tak nak kena berdahem. So itu ada keuzurannya. Yang dipanggil ada uzur. Maka bila disebut begitu, bila berdahem untuk tujuan ada keuzuran, nak membolehkan kita menyebut perkataan itu dengan betul, menyebut bacaan ayat Quran itu dengan betul, ataupun bacaan dalam solat itu dengan betul, maka tidak membatalkan solat. Yang berdahem tadi benda yang tak ada tidak ada keuzuran, ataupun tidak contoh yang keuzur ni ialah jika nak membetulkan ataupun nak mengeluarkan suara bacaan tadi. Kalau tak ada apa-apa tujuan, maka mati Allah dianggap itu tanpa keuzuran. Meskipun tidak mengeraskan suara, maka yang rajihnya itu bukan uzur. Seandainya imam berdahem dan tampak darinya 2 huruf, maka apakah makmum terus mengikutinya? Di sini makmum. Ada 2 pendapat. Yang rajih, ya, makmum kena terus follow. Follow imam. Dia tak boleh mufaraqah. Dan zahirnya itu termasuk keuzuran. Kalau imam berdahem tadi, kita anggap ianya ada keuzuran. Adapun kalau ketawa tengah solat, ketawa ataupun menangis, semayang menangis, bukan setakat menangis biasa, kalau teresak-esak menangis. Kadang semayang ada hal-hal tertentu ketika imam doa, ketika bacaan ayat Quran, ada ayat-ayat tertentu menyebabkan kita menangis. Lebih-lebih lagi kalau semayang orang itu menghayati bacaan-bacaan dalam solat, pada Ramadan, pada hari-hari yang lain, katakan menyebabkan orang menangis yang teresak-esak. Ada. Kalau menangis tadi jelas daripadanya 2 huruf, maka solatnya batal. Jika tidak, maka tak batal. Ini kena hati-hatilah bila semayang menangis, ataupun menyebabkan dia tertawa ke, menangis ke. Tertawa ni macam mana? Kita semayang, anak kita masuk dalam kain, dah tak tahan sangat nak tergelakkan anaknya itu, yang baik, yang makmum ataupun yang imam. Maka kalau dah tergelak tu, ketawa yang melampau, dah tak boleh tahan dah, maka batal lah semayang. Sehingga ianya terhasil 2 huruf yang jelas, maka batal. Kan kalau kita ketawa tu ha kan, ya kan, ataupun ialah tergelak ketawa, wallahu a'lam. Baik. Sama saja apakah menangisnya tadi sebab dunia ataupun sebab akhirat. Jika seorang yang salat berbicara dan ia beruzur, seperti orang yang lisannya mendahuluinya berbicara dengan tanpa kesengajaan, iaitu orang melatah. Orang yang melatah. Ia dikuasai oleh batuk atau tertawa dan jelasnya daripada 2 huruf, ia berbicara kerana lupa ataupun bodoh dengan keharamannya, dan ia baru masuk Islam. Jika sedikit, maka solatnya tidak batal. Jika banyak, maka solatnya batal menurut pendapat yang lebih sahih. Banyak dan sedikitnya dikembalikan kepada hukum adat, hukum biasa. So, dalam syarah Muhazzab termasuk juga banyak bersin. Ia berkata itu membatalkan. Banyak bersin macam Allah Subhanahu Wa Taala, benda tu khilaf lah. Khilaf katakan. Mana orang tu memang kena memang ada penyakit, dipanggil apa? Penyakit kalau banyak bersin pagi-pagi ni, Allah Akbar. Resdung. Katakan. Masih. Resdung nama Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau orang pagi tu, memang saya pun selalu kan, kalau pagi tu kalau pukul 7 start bersin sekali,
mesti akan diikuti dengan bersin-bersin yang berikutnya. Kadang-kadang sampai 9-10 kali bersin. Bersin kita bersin, kadang risau masa buat kereta lah. Kalau buat kereta bersin, mana orang boleh bersin buka mata? Tentang bersin, kalau buka mata silap-silap mata boleh keluar sebiji. Sebab tu orang bersin dia katakan dia mesti tutup mata. Ni kata buat kereta nama Allah masa tu bersin. Buat tengah buat kereta, 2 second ni boleh sebabkan aksiden. Tapi dalam salat nama Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian ulama mengatakan kalau bersin tadi berulang-ulang kali itu boleh membatalkan. Tapi itu ada khilaf di sisi ulama. Wallahu a'lam. Kalau kita kata dia di sini kalau dia tak tahu melatah. Kalau melatahnya tadi sikit, dia dikatakan uzur. Dengan semayang tiba-tiba orang terlanggar, misalnya kata kalau semayang tu rapat, orang terlanggar dia punya pinggang dia ataupun sewaktu dengannya melatah. Mak kau katakan contoh. Maka kat situ nama Allah dia melihat kepada berapa banyak atau sikit perkataan yang disebut. Kalau banyak, maka yang asalnya dalam mazhab Syafi'i ataupun yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'i dianggap sebagai batal. Banyak atau sikit tu balik kepada hukum adat. Hukum adat. Dia tak ada spesifik. Walaupun hukum ada dalam fiqh 3 perkataan itu dianggap banyak, tetapi dia tidak kembali kepada kaedah tu. Yang 3 tu banyak, dia tak kembali kepada kaedah tu, tapi dia balik kepada hukum adat, hukum biasa. Kalau disebut mak kau, contoh 3 perkataan lah, mak kau, kata. So hukum adat biasa kita kata 3 perkataan ni banyak tak dia cakap. Kalau hukum adat kata 3 perkataan sikit Ustaz, even kalau 10 perkataan disebut, hukum adat kata sikit lagi, katakan, maka diterima hukum adat tersebut. Hukum adat. Jadi hukum adat ni melihat kepada kebiasaan lah, ataupun kena tanya beberapa orang. Sikit ke banyak dia cakap. Kalau ini bahayanya bila orang melatah lah, khususnya dalam salat ni. Wallahu a'lam. Baik. Seandainya pelaku tidak mengetahui bahawa berdeham tersebut termasuk pembatal solat, maka ia memiliki alasan untuk dimaafkan, sebab hukum berdeham belum diketahui oleh orang awam. Macam saya kata, berdeham ini yang membatalkan semayang apabila dia membunyikan beberapa huruf dengan jelas, 2 huruf ke atas. Wallahu a'lam. Seandainya kita kata masyarakat awam hari ini kita tak tahu, jahil hukum, maka dimaafkanlah. Dimaafkan jika untuk orang awam, kerana ramai orang yang tidak tahu perkara ini. Wallahu a'lam. Seandainya ia dipaksa untuk berbicara, maka solatnya batal, menurut pendapat yang lebih kuat, kerana jarang terjadi. Seandainya ia dipaksa untuk berbicara, maka solatnya batal menurut pendapat lebih kuat, kerana ia jarang terjadi. Sebagaimana kalau ia dipaksa solat tanpa bersuci, atau agar ia solat dalam keadaan duduk, maka ia wajib mengulangi solat tersebut. Dipaksa semayang dalam keadaan tanpa wudu, ataupun dipaksa semayang dalam keadaan duduk, maka dianggap orang itu kena ulang kembali solatnya. Mazhab Syafi'i lah. Seandainya pada saat solat itu mendapati seorang terancam kematian dan ia ingin memperingatkannya, namun harus dengan berbicara, maka ia wajib berbicara untuk mengingatkan orang tersebut,
dan salatnya batal menurut pendapat lebih sahih, adanya sebab adanya perkataan. Ini sekejap. Ini menarik tuan-tuan Allah. Dia kata seandainya pada solat itu ia mendapati seorang terancam kematian, tengah sembahyang, melihat ada orang nak masuk dalam longkang, kebetulan depan dia tu ada longkang. Sembahyang kat mana ustaz, depan ada longkang, wallahualam. Ini contoh. Contoh. Orang buta nak masuk dalam longkang. Wajib dia berbicara. Wajib dia berbicara untuk mengingatkan orang tersebut. Kita dah ingat kan, habis apa hukum salat kita? Salatnya batal menurut pendapat lebih sahih sebab adanya perkataan. Ini mazhab Syafi'i. Tapi ada sebagian ulama kata dibenarkan untuk maslahah. Sebab itu ada khilaf di sisi ulama. Seandainya orang yang salat berkata dia kata sebab takut neraka, maka salatnya batal menurut pendapat sahih. Ini kena hati-hatilah dalam mazhab Syafi'i. Dia sangat syadid dalam istilah bercakap dalam bahasa. Tapi perlu saya ingatkan, yang dimaksudkan bercakap ini ialah bercakapnya dengan makhluk. Kalau apa sahaja perkataan bila bercakap pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah membatalkan salat. Let's say kita kata, misal kita tahu bahawa dalam salat semua lafaz-lafaz dalam salat itu tidak boleh dibaca dalam bahasa Melayu ataupun bahasa selain daripada bahasa Arab. Berbeza dengan doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Contohnya kita sembahyang sunat, sembahyang fardu lain, ya katakan. Sembahyang sunat. Bila sembahyang sunat, ketika sujud kita nak doa. Boleh tak ustaz saya sebut dalam bahasa Melayu doa tersebut? Maka benda itu ada khilaf di sisi ulama. Ada kita kata perkara, ada yang menganggap bahawa perkara itu tidak membatalkan salat. Dengan menggunakan apa bahasa sekalipun tidak membatalkan sembahyang, kerana tidak dikira perkataan itu istilahnya bercakap. Bukan bercakap ke ustaz doa tu? Ya bercakap, tapi saya dah sebutkan awal-awal tadi, bercakap yang dimaksudkan ialah bercakap dengan manusia. Adapun apabila kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah membatalkan salat. Ketika sujud, ya Allah ampunkanlah dosaku. Kita sujud dalam salat, adakah membatalkan sembahyang? Maka di situ nama Allah Subhanahu wa taala dalam fiqh mengatakan bahawa tidak membatalkan sembahyang, kerana dia masih dalam konteks perbualan dengan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kalau berbicaranya dengan manusia ataupun dengan makhluk, maka dianggap sebagai batal sembahyang. Itu yang perlu dipahami baik-baiklah. Ada setengah tu, mana boleh ustaz dalam sembahyang, mana boleh cakap boleh gunakan perkataan lain selain daripada bahasa Arab, katakan. Kalau macam tu untung orang Arab. Tidak. Dia bercakap ni sama ada orang Arab ke, orang Melayu ke, orang Kazan ke, mana ke, nama Allah. Dia bercakap je dengan orang, hukumnya adalah batal sembahyang. Tapi bila dia bercakap dengan Allah dengan bahasa apa sekalipun, even dalam salat, maka tidaklah membatalkan salat. Dan itu
pada selain daripada perbuatan ataupun perkataan dalam solat. Sebab saya dah sebut di awal bahawa setiap perkataan ataupun bacaan dalam solat tidak boleh diubah dalam bahasa Melayu. Sebab itu definisi solat. Maknanya perbuatannya yang khusus, perkataan ataupun bacaan-bacaan yang khusus. Bacaan-bacaan khusus solat tidak boleh diubah. Jangan ada orang begitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar kata. Ataupun Fatihah tadi dibaca dengan makna. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, maka itu batal sembahyang. Yang saya maksudkan ialah selain daripada bacaan-bacaan khusus dalam solat. Tapi kalau boleh dalam bahasa Arab, kata ulama, kalau boleh dalam bahasa Arab, maka itu lebih aula, lebih baik. Yang dah mahir bahasa Arab tak payahlah guna bahasa Melayu. Ada. Maka nama Allah Subhanahu Wa Taala dibenarkan. Dibenarkan. Wallahu a'lam. Itu kita kata perbahasan untuk berbicara dalam bahasa Arab. Yang ketujuh, menahan diri dari banyak bergerak. Syarat ketujuh ialah menahan diri daripada banyak bergerak. Perlu diketahui bahawa perbuatan tambahan dalam solat, jika ia termasuk jenis salat seperti rukuk, sujud, tambahan rakaat, jika ia menyengajakan hal itu, maka salatnya batal. Lihat ni tuan-tuan macam Allah, kalau kita kata dia dah cukup 4 rakaat, ditambah 1 rakaat, walaupun tambahan rakaat itu adalah perbuatan solat, makna berdirinya, kemudian bacaan Fatihahnya, kemudian rukuknya, i'tidalnya, maka dianggap batal. Let's say imam sembahyang zuhur 4 rakaat, dia tambah jadi 5. Dia tambah jadi 5. Maka nama Allah di sini makmum kena ingatkan subhanallah. Tapi bila bila imam walaupun diingatkan, dia teruskan sembahyang dia. So apa hukum? Ada berapa keadaan? Ada berapa hukum? Yang pertama, batal sembahyang imam jika imam itu dengan sengaja menambah tanpa keuzuran, walaupun telah diperingatkan. Kalau kita sembahyang seorang pun sama juga. Kalau kita lupa tu bab lain, memang kita disuruh tambah. Tapi kat sini kita dah sedar, imam itu dah sedar, sepatutnya dia kena turun balik. Dia dah sedar dah 4 rakaat, dah cukup dah 4 rakaat. Dia kata dalam hatinya, bila dia naik rakaat kelima, dah diingatkan dalam hatinya, aku dah naik tambah 1 rakaat ni, terus kerjalah. Contoh, batal sembahyang imam. Makmum boleh mufaraqah. Makmum boleh mufaraqah. Baik. Hal keadaan kedua. Yang kedua ni yang kita kena ambil pilih jika kita solat bersama dengan imam, iaitu kita kita menyangkakan bahawa imam itu masih lagi ragu pada bilangan rakaat, dan dia tak percayakan makmum dalam menentukan bilangan rakaat. Dia tetap yakin yang bahawa makmumnya silap, dia betul. Ini boleh berlaku. Imam tu dia naik tambah 1 rakaat, makmum dah sebut subhanallah. Bukan seorang dua yang sebut, 2-3 orang dah sebut dah. Tapi dia masih lagi meneruskan. Di situ kita menganggap bahawa imam itu masih lagi ragu. So, apa tindakan makmum? Makmum menghormati Allah Subhanahu Wa Taala, first dia boleh mufaraqah
dia boleh makna berpisah daripada imam dan dia continue dia punya solat dia macam biasa. Yang kedua, kalau makmum pun ragu juga sama dengan imam, so ada juga makmum nanti dia akan ikut imam. Dia akan ikut imam. Sebab dia pun tak tahu berapa bilangan rakaat aku dah ni. Sebab dia just follow je, ikut. Maka ada juga yang akan ikut. Kalau dia ikut sedang dia makmum kalau dia ikut imam sedang dia dah yakin imam tu tambah, maka ketika itu salat makmum tu batal. Kita dalam hati kita dah yakin dah ni. Memang dah yakin dah 4 rakaat dah. Tapi bila tengok imam tu bangun rakaat yang kelima, imam naik rakaat kelima, dia ikut, maka batal sembahyang kita sebab kita dah yakin 4 rakaat dan kita tambah. Oh Ustaz, saya ragu Ustaz. Mula yakin, lepas tu ragu. Yakin, kemudian ragu, pun batal sembahyang. Kenapa Ustaz ni katakan? Sebab kita kata keraguan itu tidak boleh membatalkan keyakinan. Keyakinan saja boleh batalkan keyakinan yang ada. Dia ataupun di kaedah dia keyakinan boleh batalkan keraguan, ataupun keyakinan saja boleh batalkan keyakinan, tetapi keraguan tidak boleh membatalkan keyakinan. Itu kaedah dia lah. Dan yang ketiga, makmum tidak mufarakah, tetapi makmum duduk tasyahud akhir. Makmum duduk tasyahud akhir, tak payah baca apa-apa lagi, just duduk saja tasyahud akhir, tunggu sampai imam tu turun, rukuk, i'tidal, sujud apa semua, duduk di antara dua sujud dan sujud yang terakhir. Kemudiannya tuan-tuan rahmati Allah, di tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, dan baru kita baca tasyahud akhir. Kemudian imam sujud sahwi, kita ikut imam sujud sahwi dan beri salam. Itu kita kata jika menambah. So ataupun rahmati Allah, menambah sujud, sama jugalah. Menambah sujud ataupun menambah rukuk. Di sini melihat kepada nama Allah, pergerakan ni nanti itu kita bincang dalam bab perkara dalam solat lah, dalam bab solat. Tapi kat sini kita just fokus tadi, kita kata pergerakan yang merupakan tambahan rakaat itu pun juga dianggap sebagai membatalkan sembahyang. Itu pada hukum asalnya, pada hukum asal. Sebab itu di sini perlu diketahui bahawa perbuatan tambahan dalam solat, jika ia termasuk jenis solat seperti rukuk, sujud dan tambahan, jika sengaja hal itu, maka solatnya batal. Baik tambahan tersebut sedikit ataupun banyak. Jika perbuatan itu bukan jenis salat, maka para ulama mazhab bersepakat perbuatan yang sedikit tidak membatalkan salat, adapun banyak membatalkan salat. Tentang kriteria banyak dan sedikit, ada beberapa pendapat yang sahihnya hal itu kembali kepada hukum adat. Maka di sinilah hukum adat itu nama-nama Allah, dia kita kata sebagiannya kita kalau 3 kali berturut-turut dianggap sebagai banyak. Tidak ada masalah perbuatan oleh kaum muslimin dianggap sedikit, seperti isyarat menjawab salam, melepaskan sandal atau semisalnya. Orang bagi salam ketika kita tengah solat, dia ada cara sembahyang. Orang bagi salam, Assalamualaikum, dia katakan. Dia tengah sembahyang ni.
nak beri syarat yang dia tengah solat, angkat tangan. Beritahukan dia dalam keadaan solat. Selepas ataupun perbuatan kita melepaskan sandal, melepaskan slipper. Kalau kita tengah semayang memakai slipper atau kasut, kita boleh tanggalkan pakaian itu dan sebagainya. Lalu mereka berkata, tidak ada masalah kalau benda tu tidak ada masalah, benda yang dianggap sikit, angkat tangan, kemudian melepaskan sandal tadi atau sewaktu dengannya. Lalu mereka berkata, satu perbuatan seperti satu langkah dan satu pukulan adalah sedikit secara pasti. Satu langkah, satu pukulan, semua dianggap sebagai sedikit. Kita tengah semayang, tahan. Orang nak lalu, kat Mekah selalulah kena. Tak. Sebab lalu depan orang salat, orang halang, katakan. Maka juga tidak dianggap rahmat Allah perkara itu sedikit, tidak. Baik. Jika 3 kali adalah banyak secara pasti, 2 kali adalah sedikit menurut pendapat lebih sahih. Kalau 2 kali sikit, kalau 3 kali berturut-turut dianggap banyak secara pasti. Para ulama mazhab bersependapat bahawa perbuatan yang banyak membatalkan salat jika berkesinambungan, makna berterusan. Jika buat tadi terpisah-pisah dengan melangkah satu langkah, lalu setelah beberapa saat ia melangkah yang lain dan ia mengulang hal berulang kali, maka tidak memudaratkan. Dia nak melangkah sekali, kemudian berhenti, kemudian langkah lagi sekali, berhenti, kemudian langkah lagi sekali, dianggap tidak batal. Tapi kalau dia melangkah 3 kali direct terus namati Allah berkesinambungan berterusan, maka itu membatalkan solat. Hal ini dikuatkan oleh hadis Umamah radhiyallahu anhu. Seandainya ia ragu dalam perbuatan, apakah kalau kita lihat hadis Umamah itu, iaitu salat dan ketika Nabi mengendong Umamah binti Zainab, cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, binti Rasulullah, dan apabila beliau sujud maka beliau meletakkannya, dan apabila beliau berdiri maka beliau mengendongnya. Kat sini dalam nama Allah, hal ini dikuatkan oleh hadis Umamah. Kalau dia letak, kemudian nama Allah dia diambil. Nanti kan dia sujud, dia rokok apa semua, kemudian Nabi letak, Nabi pegang balik. Macam kita semayang kalau dia bawa anak lah, buat budak kecil. Masa semayang kita pegang. Masa nak rokok, nak sujud, masa nak rokok kita pegang lagi kalau boleh pegang. Tapi masa nak sujud kita letak. Kemudian bila nak bangun kita ambil pegang. So perbuatan itu nama Allah tidak dilakukan secara berterusan satu-satu, maka itu tidak dikatakan membatal, tidak batal lah asal kata. Dia tidak memudaratkan, wallahu a'lam. Seandainya ia ragu dalam perbuatan, apakah sampai pada batas banyak atau tidak, imam berkata yang paling kuat bahawa tidak mempengaruhi kerana hukum asalnya tidak banyak dan tidak batal solat. Kalau diragu, aku dah berapa kali bergerak tadi, pergerakannya dah berapa kali, diragu kan, bilangan berapa kali gerak tu, maka di situ dimaafkan. Dimaafkan. Lalu batasan pemisahnya hendaknya yang kedua dihitung terpisah dari yang pertama. Maknanya kat situ rahmat Allah tidaklah membatalkanlah. Perlu diketahui bahawa syarat satu perbuatan yang tidak membatalkan solat hendaknya tidak buruk. Jika berlebihan seperti lompatan yang buruk, maka membatalkan solat secara pasti. Ini disebut dalam kitab Raudah kerana perbuatan itu menafikan solat. Melompat-lompat, dah berapa kali melompat-lompat tadi juga dikatakan membatalkan semayang. Perlu diketahui bahawa pergerakan ringan seperti menggerakkan jemari dalam menggaru tidak memudaratkan.
menurut pendapat lebih sahih. Meskipun banyak dan berterusan kerana tidak merosak kondisi pengagungan maupun kekhusyukan solat. Adapun kalau ia menggerakkan telapak tangan 3 kali di atas badannya secara buruk, maka solatnya batal. Dia kalau kita gerak jari ni tak apa. Tapi kalau kita gerak gini, dia tengok 3 kali berterusan dianggap sebagai batal. Pergerakan yang melibatkan tapak tangan ni dianggap sebagai batal. Baik. Adapun perkara kalau ia menggerakkan telapak tangan 3 kali di atas badannya secara buruk, maka solatnya batal. Disebutkan dalam kitab Al-Kahfi, kecuali padanya ada kudis yang ia tidak mampu untuk tidak mengaruhkan sehingga ia beruzur. Itu ada bab lain lah. Kalau kita kata ada keuzuran, maka dimaafkan. Perlu diketahui bahawa banyak perbuatan yang membatalkan solat ketika disengaja, maka demikian pula membatalkan solat ketika dilakukan sebab lupa menurut mazhab, kerana ia memutuskan aturan solat. Wallahu a'lam. Tengok dalam mazhab Syafi'i sangat strict dalam bab solat. Kerana nak jaga solatnya betul-betul. Kerana solat kadang-kadang ada orang dia semayang, dia main-main. Dia bermain-main. Walaupun ini mazhab Syafi'i, dalam mazhab lain dibenarkan pergerakan. Tetapi pergerakan dalam solat tadi tidaklah menyebabkan batal semayang. Pergerakan semua dalam mazhab Syafi'i saja yang menghadkan pergerakan dalam solat. Pergerakan yang dihadkan dalam solat tadi nama Allah Subhanahu wa taala ialah pergerakan yang tambahan pada rukun dan perbuatan yang tidak berkaitan dengan salat. Tetapi kalau perbuatan itu berkaitan dengan salat, maka dibenarkan. Let's say contohnya depan tu ada kekosongan, ada kosong, maka boleh bergerak. Bergerak terus pun tak apa. Maknanya tak semestinya bergerak selangkah and then berhenti. Selangkah berhenti serentak. Boleh terus, tak ada masalah. Sebab kata ulama, maknanya disebutkan bahawa pergerakan itu adalah pergerakan yang berkaitan dengan tuntutan dalam salat. Maka dibenarkan. So pergerakan yang tidak dibenarkan ialah pergerakan yang tidak ada kaitan dengan salat, ataupun pergerakan yang dianggap sebagai tambahan kepada rukun-rukun dalam solat. Maka itu nama Allah boleh membatalkan semayang jika dibuat berulang-ulang kali dalam masa yang sama, lebih daripada 3 kali pergerakan dan ke atas. Wallahu a'lam. Contohnya yang tak ada kaitan dengan solat, betulkan kopiah. Ada betulkan kopiah ke, betulkan selendang, ataupun kita kata kalau betulkan kopiah kena lihat juga. Ada yang betulkan kopiah dia berkaitan dengan solat. Contohnya kopiahnya tadi tuan-tuan macam Allah menutup dahinya. Maka di situ hendaklah dia gerakkan. Maka jika dia sujud supaya nak letakkan dahinya kepada tempat sujud. Tapi jika tak ada, kejap kerang ke depan lah, kejap kerang ke belakang lah, saja main-main, tak sini ke apa semua kan, maka perbuatan itu lihat, kalau menyebabkan 3 pergerakan berturut-turut, dianggap sebagai batal semayang. Tengok orang Arab lagi dahsyat kan. Dia pakai kain yang penutup kepala tu, tengah semayang kan, ni tak sini, kemudian ni yang sini pula tak sini, tengah semayang jap-jap kan turun, lepas tu kan betulkan semayang, dia punya kutrah dia tu. Mazhab Hanbali tak apalah, mazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Kalau kita mazhab Syafi'i banyak betul pergerakan semayang, tak batal kan semayang. Tak, mazhab lain tak ada masalah. Mazhab kita je tu, mazhab Syafi'i saja yang banyak
pergerakan itu boleh membatalkan solat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti insya-Allah kita sambung lagi dalam perbahasan. Ini sebab kitab Kifayatul Akhirah ni dia banyak membincangkan masalah-masalah yang kebarangkalian boleh berlaku dalam masyarakat ketika solat. Wallahu ta'ala alam. Itu saja yang sempat saya kongsikan. Ada nak tanya soalan? Kalau ada? Tak ada. So kalau tak ada, setakat tu saja. Nama Allah. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.